اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat datang ke siri baru kami yang berjudul The Walking Quran ataupun Quran Berjalan. Sama ada anda mendengar di Spotify ataupun menonton di YouTube, ahlan wa sahlan. InsyaAllah dalam siri ini kami akan bersama-sama para asatizah kami untuk berbincang dan berdiskusi dan berkongsi tentang cara-cara untuk mempraktikkan dan juga memperbudayakan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Hari ini kami sangat berbesar hati kerana dapat bersama-sama seorang qari yang bacaannya sangat merdu dan lunak. Sungguh suara beliau. Beliau merupakan juara Johan Majlis Tilawah Kebangsaan Singapura pada tahun 2008 dan 2009 dan juga Johan kategori kanak-kanak dan juga belia sebelumnya. Dan sekarang beliau adalah seorang senior mosque religious officer di Masjid Al-Mu'minin. Tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Syamir bin Jamaluddin. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan baik, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Terima kasih bersama kami Ustaz. Sama-sama Ustaz. Okay Ustaz, sebagaimana kita maklum Ustaz pun sudah mengajar Al-Quran daripada usia yang masih muda lagi, iaitu semasa di sekolah menengah. Bolehkah Ustaz berkongsi pengalaman Ustaz mempelajari dan berkecimpung dalam bidang Al-Quran ini Ustaz? Subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Terima kasih Ustaz Fadzuli ataupun Cikgu Fadzuli sudi mengundang saya untuk berkongsi lah sedikit pengalaman dan juga perjalanan Al-Quran ini. Ini pun dipanggil apa? The Walking Quran ataupun Al-Quran bergerak. Jadi sedikit sebanyak berkenaan dengan diri saya ni. Alhamdulillah, pertama saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada ibu dan ayah saya, keluarga saya, dan juga terutama kepada datuk saya lah. Alhamdulillah yang masih hidup sekarang ini, walaupun agak uzur. Jadi sama-sama doakan kepada datuk saya. Beliau juga merupakan qari Al-Quran yang mewakili peringkat kebangsaan Singapura juga pada tahun 80-an. Jadi alhamdulillah kerana beliaulah yang mencetuskan, mendidik kami ni sebagai cucu-cucu untuk menerjun bidang dalam Al-Quran ini. Jadi Ustaz, macam biasalah dulu waktu kecil-kecil kan, dia ajar Iqra kan, ajar Muqaddam lama-lama tu. Jadi bila dia ajar Muqaddam tu, alhamdulillah kita yang cucu-cucu ni, termasuk adik-beradik saya ni, semua kita macam orang kata cepat tangkap lah gitu kan. Jadi asalnya datuk saya dia nak anak dia, which is mak saya, untuk masuk dalam pertandingan Quran, Taranum dan sebagainya. Jadi orang kata tak menjadilah. So tak menjadi, so cucu dia pula. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. So jadi bila dia dah ajar Muqaddam, Iqra sampai dah masuk Al-Quran, jadi dia pun tengok cucu aku ni boleh baca ni. Macam sokong macam bakat lah kan. Jadi dia pun cakap, okey, ni Tok nak ajar Taranum ni. Jadi dulu kecil-kecil macam waktu tu 7 tahun, 8 tahun. Jadi waktu tu lah bermulanya asalnya dia tak minat tau Ustaz. Sebab budak lagi kan. Jadi orang kata, senang kata macam terpaksa lah. Bila setiap kali ngaji, kena belajar Taranum. So dalam within 1 or 2 years, 7 years old, 8 years old tu, belajarlah Taranum. So daripada belajar Taranum, so alhamdulillah dah dapat mahir 7 buah lagu tu lah yang masyhur. Masya Allah. Kalau Ustaz pernah dengar Bayati, Hijaz, Jiharka kan. Umur 7-8 tahun Ustaz? Saya betul-betul dalam masa setahun tu lah. Okey. Tapi secara basic lah. Masa ini Ustaz tajwid semua dah okey ataupun belajar lagu dulu ke macam mana Ustaz? Semua. Kirakan semua macam all in one gitu. Kirakan sambil dia ajar Quran, bila dia masuk Taranum tu, dia sambil ajar tajwid sekali lah. Dulu tajwid Ustaz macam mana, dia bukan ada buku kan. Dia kau cakap ni kalau nun nampak jumpa fa, ini ikhfa, dengung macam gitu kan. So alhamdulillah bila dah mahir dalam 7 lagu tu, jadi dia pun cadangkan lah, Syamir nak tak masuk pertandingan. So mula-mula kita pun macam apa tu pertandingan apa kan. Jadi dulu waktu tu Ustaz, MUIS sebelum lagi ada musabaqah antara MUIS tau. Maksudnya dulu main peringkat zon,
peringkat masjid-masjid, kat Pertapis, kat Masjid Hasanah, Masjid Asyakirin, Ar-Raudhah. Jadi semua yang masuk tu semua wakil-wakil masjid macam gitulah, wakil zon daerah lah gitu. Kalau dulu saya East Side, East Side. So bermula daripada perjalanan tu lah sampai ke sekarang ini, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Ustaz, adik-beradik semua dalam bidang taranum ni Ustaz? Saya betul, alhamdulillah. Okey. Adik Ustaz, tak salah saya Ustaz Suhaimi Jamaluddin je? Betul. Okey, saya pernah tarawih di belakangnya lah, masya-Allah Ustaz. Jadi ni saya tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan hasil didikan dan tarbiyah ibu bapa, datuk dan guru-guru je lah. Betul. Dan Ustaz boleh kongsikan bagaimana cara didikan dan tarbiyah ni diterapkan di rumah Ustaz. Mungkin ada schedule yang tetap bila baca Quran ke, ataupun imam ada duty imam solat berjemaah. Macam mana Ustaz? Boleh Ustaz kongsikan bersama kami? Baik Ustaz, bila nak tarbiyah Quran ni dia perlukan mujahadah lah, istiqamah, konsisten tau. Dia tak boleh macam setakat ngaji lepas tu dah habis. Of course waktu kecil-kecil tu dia ada main-main dia, tapi bila pak ngaji dia serius. Jadi dulu waktu dengan datuk saya tu, dia punya istiqamah dia tu every time lepas solat mesti ngaji. Lepas subuh kena ngaji. Lepas zuhur, asar, maghrib, isyak baru ngaji. Kena ngaji. Okay. Lepas tu nak main ke apa ke tak kisah. So daripada situ dia melatih kita lah. So every time lepas solat dia macam tak boleh miss itu. Sampaikan kita dah terbiasa bila contoh lepas zuhur, contohlah kadang-kadang weekend kan, lepas zuhur kita nak ada jalan-jalan ke apa kan, nanti secara tak langsung kita adik-beradik macam tak ngaji. Okay. Jadi sehingga kan my datuk dengan yang parents pun macam, orang kata bukan kata tak payahlah, bukan gitulah, tapi maksudnya macam mungkin sebab ada urusan kan, tapi disebabkan dah terbiasa, lepas waktu ngaji, jadi dia dah terbawa-bawa lah. Okay. Jadi selepas itu ada didikan formal ke Ustaz, ataupun semua di rumah belajar taranum, atau Ustaz ada keluar lagi belajar dengan guru-guru yang lain? Ada Ustaz, ada. Kira kan lepas dah belajar dengan datuk saya, dah masuk pertandingan dalam, mungkin dah waktu tu Sek 1, Sek 2. Jadi itulah baru datuk saya dia cakap, okay dengan ini, dia bukan serahkan lah, maksudnya belajar lebih lagi dalam lagi dengan guru-guru luar. Jadi saya ingat lagi saya pernah belajar dengan Allahyarham Ustaz Salim Ridhawi. Ustaz Salim Ridhawi di Clementi. Jadi kemudian kita berkembang lagi sampai pergi ke Johor, belajar dengan Ustaz Bacok bin Tumpak, belajar dengan Ustazah Rahmas, dengan Abdullah Koming, pun Allahyarham juga. Jadi berkembang dari situ lah, bukan kat rumah je. Jadi ini adalah persediaan buat musabaqah di Singapura ataupun di antarabangsa Ustaz? Untuk antarabangsa lah. Masya Allah. Macam mana pengalaman Ustaz mewakili Singapura dan menjumpa kori-kori yang lain di sana? Bagaimana pengalamannya Ustaz, untuk berkongsi dengan kami Ustaz? Allahu Akbar. Masya Allah. Ini dah lama Pengalaman dia satu perkara yang manis lah. Dan dia mengajar kita yang kita ni tak selama, kita bukan paling terbaik Bila kita jumpa ke antarabangsa, ada yang lagi baik. So dia membuat kita nak akan berterusan menuntut ilmu Quran ni lah. So bila ke antarabangsa tu, apa yang saya pelajari, every qari tu dia punya cara tarbiyah dia lagi to the extent lagi dahsyat Ustaz. Lagi dahsyat. Diorang ada latihan latihan stamina lah, latihan kira kan bila sebelum nak ngaji tu diorang ada macam exercise dia tau. Jogging lah, swimming lah, kita untuk nafas untuk pernafasan. Habis diorang kalau sekurang-kurang kalau latih ngaji taranum tu, satu lepas solat waktu tu kurang-kurang 2 jam. Masya-Allah. 2 jam saya dia ngaji. So alhamdulillah, masya-Allah, saya dapat berjumpa dengan ramai qari daripada luar negara. Paling rapat dengan Brunei lah, Indonesia, Malaysia lah terutamanya. Mereka ni masya-Allah bagi tips-tips berkenaan dengan lagu-lagu taranum yang mungkin kat Singapura kita perlu banyak lagi belajar daripada luar negara lah, terutama Malaysia. Sebab tu Malaysia sekarang ni dia terkenal dengan raja segala lagu. Kira kan kalau pergi Malaysia, dia ada lagu-lagu terkini, orang kata. Wow, lagu taranum terkini. Terkini. Kira kan mereka create lagu baru, taranum mengikut generasi yang sekarang ni. Okay. So kalau Ustaz dengar saya baca taranum waktu zaman last 10 years dengan sekarang memang beza. Interesting Ustaz. Ustaz,
Ustaz, jadi tadi Ustaz ada mention lah taranum bayati kan, ada hijaz atau nahwan kan. Macam mana, apakah perbezaan antara taranum ni Ustaz? Contohnya kita kalau kita dengar imam-imam baca semasa tarawih ke apa kan, yang kita tengok orang qari-qari baca semasa musabaqah, lain caranya. Ada qari-qari baca mungkin slow dengan berlagu, tapi imam baca berlaju sikit. Tapi taranum ni macam mana Ustaz? Apakah perbezaan antara bayati lah, nahwan gitu Ustaz? Okey, untuk para pendengar yang dirahmati Allah, taranum ni dia, apa yang kita dengar selalu imam-imam baca, itu merupakan serpihan daripada taranum yang keseluruhan tu tau Ustaz. Contoh azan, contoh apa namanya, imam-imam kat Mekah, Madinah diorang baca tu, itu taranum. Bayati ke Jiharkah, Hijaz, tapi itu bukan keseluruhan taranum yang sebenarnya. So taranum yang sebenarnya is yang selalu kita dapat musabaqah yang kat Kuala Lumpur tu lah. Yang dia baca secara tartilan, macam betul-betul slow gila. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu the real taranum. Jadi itu serpihan. So macam mana kita nak tahu taranum tu dia slow ke laju ke? Nak kenal that taranum tu, pertama kita nak kena tahu sifat dia lah. Sebab taranum ada sifat dia juga. Contoh kalau nahwan, sifat dia lemah lembut. Dia penuh dengan apa namanya, kesayuan kan. Sebab tu kalau dengar orang baca apa taranum nahwan ataupun azan nahwan lah sebagai contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sayu gitu. Jadi bila kita kenal sifat dia, so dia akan lebih mendalami ilmu taranum. Of course bila taranum tu kita nak kena rajin mendengar, rajin latih lah Ustaz. Jadi taranum ni ada merupakan boleh dilatih lah, bukan bakat semula jadi. Betul Ustaz. Boleh dilatih. Dan dia ada dua golongan. Satu orang yang memang gifted. Gifted lahir-lahir je. Lahir dia terus nangis je pun taranum. Ada orang macam gitu dah. Tapi ada juga yang apa namanya, perlu latih lah. Macam saya bukan gifted Ustaz, tapi saya memang kena latih. Ustaz lahir nangis Hijaz tak? Jiharkah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam